Sarawak membenarkan solat tarawih dilaksana tertakluk prosedur operasi standard ditetapkan. Perinciannya kita terus bersama Debbie Amanda Padan langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Debbie. Terima kasih Ifah, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak akan terus meningkatkan pelaksanaan sistem pengesahan kesahan kayu Sarawak SLTVS dan pensijilan pengurusan hutan FMC bagi memenuhi kehendak antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pada masa pengesahan pihak ketiga telah dibenarkan untuk memastikan kredibiliti dan penerimaan pasaran terhadap sistem tersebut. Jelas Dato' Amar Awang Tengah ia sejajar dengan keputusan Sarawak iaitu pemilikan FMC adalah mandatori untuk semua lesen pemalakan hutan jangka panjang di wilayah ini menjelang tahun 2022. Tambahnya lagi, industri kayu kini berdepan banyak cabaran terutama dengan ketidaktentuan ekonomi global dan geopolitik semasa. Ia ditambah lagi dengan inisiatif anti-lambakan atau anti-subsidi yang dikenakan oleh negara pengguna seperti persaingan daripada pengeluar seperti Indonesia, Vietnam dan China. Di peringkat domestik katanya, penurunan keluaran hasil dari hutan semula jadi dan peningkatan kos pengeluaran di huluan telah mempengaruhi daya saing industri kayu tempatan. Pengeluaran kayu balak dari hutan tanam dan semula jadi mencatatkan penurunan sejak 5.73 juta meter padu pada tahun 2019 kepada 4.33 juta meter padu tahun lepas, sekaligus mempengaruhi pasaran papan lapis global. Dato' Amar Tengah mendedahkan ekspor papan lapis Sarawak ke Jepun mengalami penurunan daripada 2.11 bilion ringgit pada tahun 2019 kepada 1.97 bilion ringgit pada tahun lepas. Ia menjadikan Sarawak bukan lagi pembekal papan lapis utama bagi Jepun. Bila berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Khas Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak di Kuching. Aktiviti ibadah di masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan termasuk solat sunat tarawih adalah dibenarkan namun tertakluk dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, pihak Majlis Islam Sarawak MIS juga telah mengeluarkan pekeliling berkenaan aktiviti tersebut. Jelas Dato' Dr. Abdul Rahman, solat sunat tarawih dan tadarus yang akan diadakan di surau dan masjid dihadkan kepada ahli jawatan kuasa sehingga pukul 10.30 malam. Selain itu, bilangan jemaah tidak lebih separuh kapasiti surau atau masjid atau maksimum 200 orang jemaah. Manakala jamuan makan seperti berbuka puasa, moreh atau bersahur di surau atau masjid adalah tidak dibenarkan. SOP seperti penjarakan fizikal antara jemaah dan merekodkan kehadiran jemaah serta panduan biasa yang dilakukan juga perlu diamalkan bagi mengelak berlaku penularan wabak COVID-19 dalam kalangan jemaah. Dato' Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat tapak projek kawasan DBKU di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai jualan juadah di kawasan rumah pada bulan Ramadan ini, beliau memberitahu pihaknya tidak melarang aktiviti sedemikian namun tidak digalakkan dan tertakluk dengan SOP. Jelasnya, peniaga perlu menyediakan kemudahan aplikasi MySejahtera selain memastikan tidak menghalang laluan lalu lintas. Katanya pihak DBKU akan sentiasa melakukan penguatkuasaan bagi memastikan golongan peniaga mematuhi SOP. Semalam DBKU mengeluarkan kenyataan membatalkan penganjuran Bazar Ramadan di Satok, Semarak dan Sukmaria berikutan situasi semasa kes positif COVID-19 di wilayah ini masih tinggi. Seramai 132 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kebesaran Sarawak daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini bersebenar hari jadi beliau yang ke-84. 4 penerima darjah pegawai bintang Sarawak mendahului senarai penerima dan diikuti 5 penerima darjah pegawai bintang Kenyalang.
Turut dikurniakan ialah pingat perkhidmatan bakti kepada 19 penjawat awam Kerajaan Sarawak dan Persekutuan. Dalam pada itu, darjah Ahli Bintang Sarawak dikurniakan kepada 21 penerima, manakala darjah Ahli Bintang Kenyalang pula dikurniakan kepada 19 penerima. Sementara itu, 20 penerima dikurniakan pingat perkhidmatan terpuji, manakala 29 lagi dikurniakan darjah Bintang Sarawak. Majlis penuh beristiadat yang diadakan di Dewan Besar Astana Negeri di Kuching turut dihadiri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Khudi Taib. Projek naik taraf rumah panjang Andi Lubok Besai Entai Julau yang menelan kos RM150,000 telah diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Meluan bagi tahun 2021. Menurut Adun Meluan Roland Duat Jubin, peruntukan tersebut bagi menggantikan atap sependek 27 buah pintu rumah panjang tersebut. Dedah Roland Duat manakala 3 pintu lagi telah dibaik pulih dan siap pada 17 Disember tahun lalu di bawah program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak 2020 Dun Meluan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke rumah panjang terbabit di Julau. Sementara itu, tuai rumah Andi berterima kasih atas bantuan yang diberikan sekaligus meringankan beban mereka. Aku tu cukup pasal gagati taban sudah beri hari WB Adun Meluan peruntukan RM200,000 untuk atap kami. Dalam program berasingan, Roland menyampaikan cek RM8,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Sylvester Andy, bantuan bagi melaksanakan program sepanjang tahun ini. Di Sibu, seramai 40 individu di kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit mendedahkan kesemua individu terbabit diambil tindakan sedemikian semasa operasi pemantauan dilakukan di sebuah premis di Jalan Adam. Assistant Commissioner Stanley berkata dalam serbuan itu seorang individu dikompaun RM10,000 manakala 39 lagi individu dikenakan denda RM1,500. Selain itu, premis makanan itu juga didapati beroperasi lebih masa. Kesemua individu ditahan di bawah Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan nombor 4/2021 kerana berada di premis yang beroperasi lebih masa di kawasan PKPB. Operasi pemantauan terbabit dilaksanakan oleh beberapa anggota polis, diketuai Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Sibu, DSP Arifin Bahar dan Penguatkuasa Majlis Perbandaran Sibu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.